InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada kitab yang seterusnya, itu kitab Al-Raja, pada perbahasan rukun Islam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa iqamus salah. Al-iqamu huwal iqamatu. Wal iqamatu hiyal mulazamatu wastimraru. Itu betul lah, betul. Okay. Maksud dengan iqam tu, dia dari perkataan iqamah. Bahasa terjemah bahasa kita itu mendirikan. Yang dimaksudkan di sini iaitu melazimi ataupun melakukan secara istimrar, secara berterusan, secara berturut-turut. Itu dipanggil iqamus salah. Kenapa dalam hadis Nabi pun Nabi sebut iqamus salah, dan dalam Quran pun disebut? Kerana mendirikan solat ni dia bukan sekali tu je. Masuk waktu sekali tu 4 rakaat, 3 rakaat tu bukan tu. Kerana yang dimaksudkan dengan mendirikan solat ni pada zahir dia, ya, pada perbuatan dia memang kalau kata Isyak 4 rakaat, Maghrib 3, Zuhur 4, Asar 4, Subuh 2, itu pada zahir. Tapi yang dikehendaki juga maksud iqamatis salah tu iaitu mendirikan salat secara batin dia. Kalau antum buka dekat dalam kitab Syekh Daud Fatani, kitab Munatul Musalli tu, dambaan bagi orang yang mendirikan salat. Kitab Munatul Musalli tu kan, dia jelaskan berkenaan dengan rupa zahir salat dan juga rupa batin salat. Sebab Syekh Daud Fatani dia syarah tu ada elemen-elemen tasawuf dia. Mungkin satu ketika nanti kita boleh buka kot kitab tu. Kitab Munatul Musalli. Bagaimana yang dimaksudkan dengan salat dari segi zahir, bagaimana dimaksudkan dengan salat dari segi batin, dan kedua-duanya tu kena diiringi serentak. Barulah betul-betul dipanggil sebagai iqamis salah. Itu mendirikan salat tu. Baik. Was-salatu lughatan, adapun salat dari segi lughah, itu dari segi bahasa, ad-du'a'u. Waqila mutlaqan, waqila bi khairin. As-salah ni dari sudut bahasa dia sebahagian terjemah dari sudut bahasa Arab lah. Salah ni makna dia doa. Dia membawa maksud doa. Sebahagian ada yang menyebut dari sudut dialek bahasa Arab ni kan, salah ni maksud dia mutlak, benda mutlak makna umum macam tu. Ada punya contoh ayat lah sebenarnya tu kalau tengok dalam mu'jam. Kemudian qila bi khairin, khair, benda yang baik, benda yang salah, islah, itu pun boleh dimasukkan sebagai maksud solat. Tapi nak dimaksudkan di sini itu syar'an, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ghaliban. Sini ada perkataan ghaliban tu sebagai tambahan sebenarnya tu. Adapun segi syarak, salat yang dimaksudkan di sini iaitu perbuatan dan juga perkataan. Kerana bacaan-bacaan, pergerakan-pergerakan tubuh badan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan kalau kita perhatikan kat situ, permulaan salat itu dimulai dengan rukun qauli dan diakhiri dengan rukun qauli. Kalau kita bahaslah, kalau kita pecahkan dari sudut 3 jenis rukun tu. Adapun di sisi mazhab kita Syafi'i, dikira masuknya solat seseorang itu, mana seorang tu masuk bersolat, masuk ke dalam solat, mana memulakan solat tu apabila dia melakukan 2 rukun, mana 2 wajib dan 3 sunat. Apabila dia melakukan 2 wajib dan juga 3 sunat. Apa dia yang apabila dia melakukan terbalik, 3 wajib dan juga 2 sunat. 3 wajib dan juga 2 sunat. Minta maaf.
Seseorang tu dikira masuk ke dalam solat apabila dia melakukan 5 benda ni, iaitu 3 daripadanya dihukumkan wajib, itu termasuk dalam rukun, dan 2 lagi dihukum sunat. Apa dia yang 3 tu? Iaitu niat, takbiratul ihram, dan berdiri tun. Tiga-tiga ni dia kena buat. Gugur salah satu, maka dikira batal. Dikira sebagai batal. Cuma pada bab diri betul saja ada istisna. Itu perbahasan panjang lah tu. Mengangkat tangan ketika takbir dan juga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Qiyam, kedudukan qiyam tu. Itu dikira orang tu masuk dalam solat lah tu. Sebabnya pernah dibuat teka-teki pada zaman Imam Syafi'i. Berkenaan dengan bagaimana kita nak nampak orang itu solat. Maka dijawab oleh Imam Syafi'i, apabila dia melakukan 5 perkara. Itulah 5 perkara dia. 3 rukun dan juga 2 sunat. Baik. Dan makna yang dia nak dimaksudkan di sini iaitu an-nasani min arkanil islami, iaitu perkara kedua daripada rukun-rukun Islam, al-mulazamatu wastimraru ala ada'is salati bi jami'i arkaniha wa syurutiha, iaitu melazimi dan sentiasa menjaga berterusanlah dalam menunaikan solat dengan meraihkan segala rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya. Itu rukun-rukun solat dan juga syarat-syarat solat. Baik. Dan dari segi hukum, solat ada 2 jenis. Antum pun tahu dah tu. Ada solat yang dihukum sebagai wajib, ada solat yang dihukum sebagai sunat. Ada solat yang dihukum sebagai wajib, ada sebagian dihukum sebagai sunat. Dan yang wajib pula ada 2 jenis. Wajib yang fardu ain dan wajib yang fardu kifayah. Itu antum boleh tangkap dah kot. Apa dia tu? Dan ada pun yang lain tu sunat lah. Cuma sunat ni dah ada beberapa kategori pula. Ada yang sunat rawatib, ada yang sunat iaitu sunat muakkadah, ada yang termasuk dalam sunat mustahabah. Ada yang termasuk dalam sunat liijabis sabab, sunat untuk nak mendapatkan satu sebab, ataupun sebab dia kemudian. Ada yang sebab datang dulu, solat itu kemudian. Dan itu pun antum kena perhatikan jugalah. Jenis-jenis dia tu supaya tidak menjadi keliru dalam bab hukum. Kadang-kadang kalau dalam masyarakat awam ni, antara persoalan-persoalan kalau dalam bab hukum solat ni, iaitu solat sunat ketika imam sedang khutbah. Itu pun jadi perbahasan. Sebenarnya kat Malaysia kita lama dah ulama kita ajak benda tu. Cuma baru-baru ni dinaikkan balik dengan mengambil pendapat mazhab lain, kemudian dicampur aduk dalam mazhab kita, pengamalan dalam Malaysia kita. Kemudian jadilah bergaduh. Dah jadi rojak kan? Dah jadi rojak. Orang pun rojak semua, jadi rojak lah bergaduh. Itu antara benda-benda simple je sebenarnya. Bolehkah kalau kita ni solat sunat ketika imam sedang khutbah? Ini tanya antum semua, boleh tak? Terutama yang syabab lah. Boleh tak kita solat sunat ketika imam sedang khutbah? Contoh solat sunat tu tahiyatul masjid, contohlah. Ataupun qabliyah ke, qabliyah Jumaat tu kan. Contoh. Boleh ataupun tidak? Antum masih bersama? Boleh, insya-Allah. Jawapan dia boleh ataupun tidak? Kita menunaikan solat sunat
ketika imam sedang khutbah. Antara mazhab yang membenarkan ialah mazhab Syafi'i. Cuma salat sunat tersebut mestilah dilakukan dalam keadaan yang khafifah. Iaitu ringan. Maksud ringan tu macam mana? Ringkas-ringkas. Dengan meraihkan rukun dan syarat. Perkara-perkara sunat yang dalam solat tu kita skip. Begitu. Kita raih rukun dan juga syarat-syarat solat tu sendirilah. Begitu. Hukum dia harus. Sebab apa? Dalam mazhab kita Syafi'i, mendengar khutbah itu hukumnya wajib. Wajib pada yang mana? Wajib pada mendengar rukun khutbah. Wajib pada mendengar rukun khutbah. Bahas pula dah rukun khutbah tu berapa dan apa benda dia tu. Jadi bila dia dah seorang tu tadi dengar rukun khutbah tu sendiri, maka selepas daripada tu dia solat sunat tidak jadi masalah. Itu sebab tu kita sebut sebagai harus. Tapi bagusnya dia dengar betul-betul dari permulaan habis lah. Begitu tanpa ada gangguan yang lain. Dan kalau menurut pada mazhab yang lain pula, antara dia mazhab Hanafi, maka mendengar khutbah itu wajib daripada mula sehingga habis. Sebab tu pada mereka bila masuk dalam masjid tengok imam sedang khutbah, maka pada ketika tu dilarang daripada menunaikan solat sunat. Kerana aula lagi mendengar khutbah tu. Pada mazhab kita Syafi'i, mendengar khutbah tu ya betul aula, tapi pada ketika dia tu baru masuk masjid atas dasar untuk ikram masjid, maka adanya tahiyatul masjid. Tapi dibenarkan dalam bentuk khafifah, ini ringan. Itu cara perbahasannya. Bolehlah kalau antum nak tengok kitab yang bahas benda tu detail juga, antara dia kitab I'anatul Talibin. Dia ada syarah. Syekh Bakri Syattar dia ada sebut kat dalam tu. Buat dalil lagi dan bagai-bagai lah. Boleh antara kitab mazhab Syafi'i yang boleh kita rujuk. Kenapa diharuskan menunaikan solat sunat ketika imam sedang khutbah. Dan di Malaysia kita memang biasa orang buat macam tu pun. Dan memang tok-tok dulu semua ajar begitu. Semuanya ajar begitu. Dan tidak dikira sebagai mengganggu. Cuma yang nampak pada zaman kita ni macam ganggu. Sebab apa? Sebab orang masuk dalam masjid semua nak duduk dekat pintu belakang. Itu masalahnya. Walaupun dia masuk awal. Itu yang orang kemudian bila dia pergi ke depan nampak macam dia mengganggu. Mengganggu orang yang duduk di belakang ni nak pandang Tok Khatib sedang khutbah. Sebab apa? Depan tu kosong. Jadi orang yang baru masuk tadi dia pergi ke depan. Di situ sebenarnya ada lagi bab-bab lain, bab adab Jumaat tu yang tidak dipelihara oleh orang kita. Terutama kita sendiri pun kadang-kadang pun. Jadi kena pelihara lah adab-adab tu. Dalam Meniti Musalli pun ada sebut. Jelas Syekh Daud Fatani bawa kaul ulama' sebagainya tu di belakang. Meniti Musalli tu pada hujung dia tu dia cerita berkenaan dengan hukum Jumaat tu. Panjang lebar dia cerita. Kalau tu buka dekat dalam Meniti Musalli kan, siapa yang pernah belajar ataupun pernah mutalaah kitab tu akan jumpa tu. Jadi antara ada adab dalam Jumaat ni, kita ni dilarang daripada melintasi orang untuk pergi ke saf depan. Sebab apa? Itu mengganggu konsentrasi dia mendengar khutbah dan sebagainya, dan menyebabkan kita ni sendiri fadilat Jumaat kita tu terbatal. Mana pahala Jumaat tu terbatal. Solat Jumaat sah. Jangan kata solat Jumaat tak sah. Solat Jumaat tu sah. Tapi fadilat dia tu, kelebihan Jumaat kita tak dapat. Itu kena tengok dalam kitab dia ada syarah. Batal solat, batal fadilat. Dia ada beza tu. Batal fadilat ni maknanya dia pahala kelebihan Jumaat tu kita tak dapat. Ataupun kurang ke, kena potong bagai-bagai lah. Dengan erti kata begitu. Antara dia itu kita lintah orang. Tapi kena faham pula, orang yang duduk ni tadi sepatutnya dia tu kena duduk depan. Dia sendiri pun sama juga solat Jumaat dia gugur. Hilang kat situ. Sebab apa? Sebabnya bila dia datang awal, sepatutnya dia kena ke depan. Orang kemudian duduk belakang. Maka kalau ikut susunan tu betul-betul,
Kalau semua orang masyarakat kita semua faham macam tu, siapa datang awal tu ke depan. Tu ke depan, penuh soh depan dulu. Penuh soh depan. Jadi orang yang datang kemudian duduk belakang, kalau dia buat solat sunat sekalipun, adakah mengganggu orang di depan? Tak mengganggu. Dia tak ada istilah mengganggu tu sebenarnya. Yang nampak macam mengganggu zaman kita sekarang ni apabila macam tu tadi, dah jadi terbalik. Yang datang awal suka duduk belakang, yang datang kemudian terpaksa kena duduk depan. Itu yang jadi nampak mengganggu. Maka keluarlah kaul-kaul itu pula dan sebagainya, buatlah perbandingan taklid mazhab dan sebagainya dalam talfiq mazhab tanpa ada kaedah ataupun asbab musabab yang memperbolehkan. Wal-iyazbillah. Jadi rojaklah. Pengamalan tu jadi rojak. Pengamalan tu jadi rojak lah. Okey. Itu satu bab. Baik, kita tengok pula wa ita'uz zakah. Dan menunaikan zakat. Al-ita'u huwal i'ta'. Ita' ni daripada perkataan i'ta', iaitu memberi. Memberi. Mengeluarkan. Terjemah bahasa kita sebut mengeluarkan atau membayar zakat. I'ta' ni memberi zakat. Ada juga kalau kitab-kitab Qatani dia sebut ita'iz zakah ni itu dengan memberi zakat. Memberi zakat. Ada dengan membayar zakat. Cuma membayar zakat tu kebanyakannya iaitu istilah-istilah mutaakhirin. Mutaakhirin zaman kita. Kenapa? Kerana zaman kita ni banyak berpegang pada fatwa zakat boleh dengan nilai. Nilai barang. Nilai barang. Mana kita bayar dengan duit. Diharuskan ada fatwa lah. Walhal pada asal kaedah mazhab kita Syafi'i bukannya membayar dengan nilai, tetapi memberi dengan barang. Kalau kata makanan asasi, beras. Kalau kata makanan asasi satu tempat tu gandum lah. Kalau kata buah tamar lah. Itu kalau kata zabib. Tengoklah makanan asasi setempat tu. Dan yang terbaru ni pula ada juga yang memfatwakan kalau dekat Amerika zakat dia ialah batata. Kentang, ubi kentang. Ubi kentang. Itu di sebelah sana sebab makanan asasi dia begitu. Okey. Maka kalau istilah-istilah kita tua, dia bukannya dengan membayar tapi dia terjemah dengan memberi. Sebab barang, dia masih lagi mengekalkan kaedah barang tu. Memberi zakat. Itu barang tu dibagi. Kalau kata zakat ternakan, haiwan, kambing tu yang dibagi. Bukan dibayar dengan nilai kambing tu. Tapi dibayar dibagi dengan kambing tu dibagi. Begitu sama ada disembelih daging tu dibagi orang fakir miskin sebagainya ataupun memang dihidup seekor tu dia terbagi. Itu macam-macam kaedah lah. Macam-macam cara lah tu, macam-macam style lah orang bagi zakat tu. Cuma istilah yang mutakhirin kita ni, terutama kat Malaysia kita sekarang ni saja yang guna kaedah yang terjemah ita'u ni dengan membayar zakat. Sebab kita dah masyhur sekarang ni dengan bayar guna duit. Baik, nilai zakat tu. Wa zakatu lughatan, dan adapun zakat dari makna bahasa ialah an-nama'u wa tathiru. An-nama'u ni iaitu cambah. Wa tathhir menyucikan, membersihkan. Az-zakat tu bercambah. Contoh macam ada istilah Arab dia kata apa? Qadistaka, lupa Ustaz dah. Ada tu. As-sumbul, maksud dia telah bercambahnya putih. Dia kena kata apa tu? Istilah tu. Putih buah macam itulah. Dia kata telah bercambah. Itu. Lupa Ustaz dah. Buka Mu'jam baliklah, ada contoh tu. Kemudian tathhir, itu membersihkan. Membersihkan. Qad aflaha man zakkaha, kan? Maka beruntunglah orang yang menyucikan hatinya. Ini membersihkan hatinya. Tathhir. Wa syar'an ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsusin, iaitu satu nama bagi perkara yang
dikeluarkan atas pihak harta ataupun badan seseorang tu dengan bentuknya yang khusus, ala wajhin makhsusin, maksudnya dengan syarat-syarat dia yang tertentu lah. Itu dimaksudkan dengan zakat. Sebab tu di situ kalau kita faham, adanya zakat yang sebahagian dinamakan sebagai zakat harta, sebahagian dinamakan sebagai zakat fitrah. Zakat fitrah tu zakat badan lah, zakat badan. Zakat fitrah dibayar apabila menepati syaratnya, iaitu orang tu tadi ada harta yang lebih pada malam hari raya Aidilfitri dan juga pada siang hari raya tu. Dia ada harta yang lebih. Maka dia bayar bagi pihak diri dia dan juga tanggungan dia. Dan tanggungan dia. Itu pun perbahasan panjang nanti kita akan bahas bab zakat fitrah. Dan kalau zakat harta pula ialah apabila sudah cukup haul dan juga nisab. Barang-barang harta dan sebagainya yang diklasifikasikanlah oleh bab syarak kan, antara ada emas, perak, ternakan, tanaman pun ada beberapa. Kemudian perniagaan, kemudian simpanan, kemudian zakat harta galian, macam-macam lah. Tu. Al-ma'na anna salisa min arkanil islami i'ta'uz zakati lil mawjudin minal mustahaqqina fi'lan 'inda tamakkuni minhu. Yang ketiga daripada rukun Islam ialah membayar zakat ataupun memberi zakat lil mawjudin, untuk lil mawjudin kat sini maksudnya untuk orang yang wujud, maksudnya orang yang berhak menerima lah. Minal mustahiqin, iaitu untuk orang yang berhak menerima, fi'lan, secara fa'il, makna dibayar tu secara fa'il, bukannya dengan makna dengan perbuatan lah, ada perbuatan dia. Inda tamakkuni minhu, apabila sampai tahap tamakkun, iaitu sampai tahap yang memperbolehkan seseorang itu membayar, maksud dia cukup syarat, cukup haul, cukup nisab. Itu pada zakat mal. Wallahu ta'ala alam. Ada beberapa soalan kat situ? Simple je situ. Sebenarnya nak syarah benda ni panjang sebenarnya, tapi bila masuk tajuk dia nantilah baru kita nampak syarah dia betul satu-satu syarat. Satu-satu insya-Allah. Ini masih pada awal lagi kan. Nah, wallahu ta'ala alam.